Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Mac 2023 bersama saya, Pia Nadia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan terdapat usaha dalam kalangan orang yang kehilangan kuasa meniupkan sentimen kaum dan agama. Tanpa menyebut nama individu tersebut, Anwar berkata pihak berkuasa telah diarahkan bertindak sekiranya pihak berkenaan melampaui batas. Sebarang usaha oleh sesiapa pun yang cuba mengadu domba, menghangatkan suhu kaum atau agama di negara ini tidak akan diizinkan. Saya telah mengarahkan seluruh pasukan keselamatan untuk waspada kerana orang yang desperate atau rasa tercabar akan menggunakan sentimen ini dan rakyat yang miskin akan diupah untuk menimbulkan apa-apa juga kekacauan. Jadi saya ingin tegaskan dan Kabinet bersama dalam hal ini untuk memastikan bahawa keamanan, perdamaian semua kaum dipertahankan dan tidak akan bertolak ansur sedikit pun terhadap mana usaha-usaha yang akan mengganggu-gugat keselamatan negara. Terima kasih. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Kabinet di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Amaran Anwar itu dibuat berkenaan program Jom Ziarah Gereja Anjuran Impact Malaysia di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS yang menjadi kontroversi mutakhir ini. Perwakilan UMNO yang bakal memilih kepimpinan naib Presiden dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO diseru agar tidak mengundi calon-calon proksi. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi merayu para perwakilan untuk menolak calon-calon proksi demi untuk mewujudkan pasukan yang kuat dalam UMNO. Saya minta para perwakilan tolaklah calon-calon proksi ini. Sebab yang kita mahu wujudkan ialah pasukan yang kuat di dalam UMNO. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri itu menyatakan bahawa beliau lebih risaukan pengkhianat dalam parti berbanding anasir luar yang mengganggu-gugat UMNO. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu turut menekankan ciri setia dalam setiap diri calon, terutamanya untuk jawatan naib Presiden UMNO. Kesetiaan bukan kepada Presiden, bukan hanya kepada institusi kepresidenan, tetapi kesetiaan pada parti. Kita tidak mahu kesetiaan itu hanya terlontar dari patah-patah perkataan, dari kalamnya. Hanya sekadar ucapan. Tetapi dari segi praktiknya tidak tergambar begitu. Ya. Mesyuarat perwakilan dan pemilihan jawatan kuasa UMNO bahagian bersama pemilihan ahli MKT UMNO akan diadakan Sabtu ini. Berita seterusnya, Bersatu memutuskan tidak akan menamakan siapa individu yang dijadikan sebagai poster boy dalam menghadapi pilihan raya negeri Selangor. Ketua Bersatu Selangor, Abdul Rashid Asari berkata perkara itu dimuktamadkan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Bersatu MPT sebelum ini. Beliau berkata demikian kepada media ketika diminta mengulas persiapan parti itu dalam menghadapi PRN negeri. Sementara itu, Rashid menafikan mengenai pengumuman Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebelum ini, iaitu bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali, Naib Presiden Razi Jidin dan beliau sendiri dilantik penyelaras untuk PRN negeri itu sebagai bayangan calon MB. Sebelum ini, Muhyiddin mengumumkan pemimpin daripada Bersatu akan dipilih sebagai Menteri Besar di Selangor dan Negeri Sembilan jika Perikatan Nasional berjaya menawan negeri itu dalam PRN. Dalam pada itu, mengulas sama ada Bersatu Selangor sedia memberi ruang kepada bekas pemimpin UMNO seperti Khairi Jamaluddin, Syahril Hamdan dan Noh Omar sebagai calon dalam PRN, Rashid berkata pihaknya terbuka mencalonkan individu boleh menang. Bagaimanapun, kata Rashid, sama ada mereka akan mewakili Bersatu atau tidak belum diputuskan. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Noor mendakwa ucapannya semasa berkempen dalam PRU ke-15 yang lalu berdasarkan rekod awam mengenai kes liwat 1 Anwar Ibrahim.
Dalam pernyataan pembelaannya terhadap saman fitnah itu, Sanusi berkata dia bersedia untuk membuktikan di Mahkamah kandungan ucapan yang dibuatnya merujuk kepada kenyataan Mahkamah Persekutuan 2004. Menurut dokumen yang difailkan di Mahkamah Tinggi Al-Star pada 13 Februari lalu, Sanusi berkata pembelaan itu membabitkan justifikasi, keistimewaan yang layak dan ulasan yang adil. Sebelum ini, Anwar mengemukakan tindakan sivil ekoran atas ucapan Sanusi di kawasan Parlimen Tambun pada 13 November tahun lepas. Pada ketika itu, Sanusi berkempen untuk memenangkan timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu di Tambun. Sanusi mendakwa antara fakta yang diketahui umum ialah Anwar dipecat daripada Kabinet oleh Dr. Mahathir Mohamad pada 1998 kerana isu moral. Sanusi menambah, Anwar tersalah faham konteks ucapannya kerana ia tidak dilakukan kerana niat jahat untuk memfitnah di hadapan khalayak umum. Sebaliknya, kata Sanusi, ianya sekadar mengkritik Perdana Menteri terbabit berdasarkan fakta yang diketahui secara meluas. Kita ke perkembangan berikutnya. Exco Terengganu Muhammad Nur Hamzah memaparkan jadual yang padat selepas Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu mengeluarkan waran tangkap terhadapnya. Katanya jadual yang padat itu adalah sebab dia tidak dapat hadir ke mahkamah. Menerusi satu hantaran di Facebook semalam, Muhammad Nur memaparkan jadual program yang perlu dihadirinya, antaranya merasmikan program gunting rambut dalam Dun Bukit Payung. Terdahulu, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu mengeluarkan waran tangkap terhadap Muhammad Nur kerana tidak hadiri untuk menyambung keterangan dalam pendengaran petisyen pilihan raya bagi membatalkan kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Parlimen Marang. Peguam Amin Othman yang bertindak bagi pempetisyen Jasmira Othman berkata, Hakim Hassan Abdul Ghani mengeluarkan waran tangkap apabila Muhammad Nur tidak hadir pada prosiding semalam. Jasmira merupakan calon BN bagi kawasan itu semasa pilihan raya umum lalu. Media sebelum ini melaporkan, petisyen itu difailkan pada 3 Januari di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pengerusi Perhubungan UMNO Terengganu Ahmad Said berkata, antara perkara yang dibangkitkan dalam petisyen itu ialah dakwaan PAS telah merasuah pengundi menjelang PRU 15. Pada PRU lepas, Abdul Hadi mempertahankan kerusi Marang dengan majoriti 41,729 undi menewaskan 3 calon lain. Ahli Parlimen DAP Kepong Lim Lip Eng hari ini melancarkan kempen mengumpul dana untuk membayar ganti rugi RM2.25 juta kepada syarikat Monspace Sedang Berhad dan pengasasnya Jessie Lai. Ini selepas Lim tewas dalam saman fitnah semalam. Dia berisiko diisytiharkan muflis dan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika tidak dapat membayar denda itu tepat pada masanya. Lim berkata beliau perlu menyerahkan jumlah itu dalam tempoh 7 hari sebaik menerima perintah mahkamah yang dijangka dihantar kepadanya minggu depan. Tidak seperti kes jenayah, Lim perlu membayar ganti rugi sebelum keputusan rayuannya diumumkan dalam saman fitnah sivil ini. Ketika ditanya tentang apa yang akan dilakukannya jika gagal mengumpul jumlah yang diperlukan itu, Lim berkata dia mungkin terpaksa menjual rumah dan keretanya, tetapi ini juga akan mengambil masa untuk mendapatkan dana berkenaan. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Lim membayar sejumlah RM2 juta sebagai ganti rugi dan RM250,000 sebagai kos kepada Monspace dan Lai. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.